Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan sambung bacaan kita dari ayat 122 surah At-Taubah, dan kita berada pada muka surat yang terakhir dah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, perkongsian kita pada hari ini iaitulah ayat surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman semua keluar, semuanya pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Oleh itu hendaklah sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajarkan kaumnya
yang keluar berjuang apabila orang itu kembali kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang yang beriman supaya tidak semua yang keluar. Ayat ni menasahkan ayat yang sebelumnya. Itulah dalam peristiwa Tabuk, Nabi SAW perintahkan pergi semua. Semua. Yang sakit kau, yang demam, yang sakit tak pergi, yang uzur tak pergi. Lain pada tu, tua ke, muda ke, miskin ke, kaya ke, semua kena pergi. Jadi dalam ayat ini disebut oleh Ibnu Katsir, ayat yang hari ni kita baca menasahkan ayat sebelumnya. Maknanya perintah perang ni tinggalkan sebahagian daripadanya untuk menjaga ataupun untuk belajar ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sini, wa hadza bayanun min Allah ta'ala lamma arada min nafiril ahya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Sehingga para ulama salaf kata kalau Nabi pergi, semua kena pergi. Tiba-tiba turun ayat ni sehingga wa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu 'an Rasulillah. Dalam ayat yang kita baca juga, tidak boleh orang meninggalkan perang ataupun meninggalkan Rasulullah SAW daripada perang. Mana kalau Nabi perang, semua kena turun. Okay? Kemudian ayat ni memerintahkan supaya sebahagian, kalau Nabi tak pergi, tinggallah sebahagian untuk belajar dengan Nabi. Wa qad yuqalu inna hadha bayan li muradihi ta'ala min nafiril ahya'i kulliha wa syardhimatun min kulli qabilatin illam yakhruju kulluhum liyatafaqqahul kharijuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yanzilu minal wahyi. Dan mereka juga kata perintah ni juga kalau orang-orang di sekeliling Madinah tu, kalau Nabi nak keluar, pergilah semua, sebahagian daripada mereka datanglah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka boleh belajar dengan Nabi. Dan apabila balik ke tempat masing-masing nanti, mereka boleh mengajarkan kepada orang-orang yang tidak pergi. La'allahum liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baik. Berkata Ibnu Abbas, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru jami'an wa yatrukun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahdahu. Jangan pula semua orang bila ada nak pergi saraya ni hantar risikan nak pergi, belum daripada Nabi pergi tu Nabi hantar dulu kan. Jadi jangan semua pergi. Biarlah ada yang tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk belajar. Kemudian bila dia orang tu datang balik, dia sempat tanya sahabat dia, apa yang Nabi dulu ajar waktu kami tak ada. Jadi dalam dua-dua situasi dan penafsiran tu boleh berlaku. Pertama, kalau Nabi keluar, orang yang duduk di kabilah sekitar pergi keluarlah juga sebahagiannya bersama dengan Nabi, supaya mana dia boleh belajar ilmu dengan Nabi waktu mereka keluar. Bila dia balik, dia boleh ajar kepada orang yang tak pergi. Ataupun kalau Nabi tak pergi, sebahagiannya keluar pergi. Jangan pergi semua. Supaya ada orang bersama dengan Nabi di Madinah ni,
bila dia orang balik daripada risikan ataupun urusan ketenteraan mereka, mereka boleh belajar daripada sahabat-sahabat yang tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu para sahabat ni dia bukan semua meriwayatkan hadis, kan? Ada mereka yang meriwayatkan, bukan semua meriwayatkan banyak hadis. Ada sebahagian, ada sikit, ada banyak. Pasal apa? Sebab begitulah, ada yang keluar daripada Madinah untuk urusan agama, ada yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Jadi Allah Taala kata, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sehingga ada yang kata, Imam Mujahid kata, turun ayat ni pada sebahagian daripada sahabat bila mereka pergi keluar ke kharaju fil bawadi, mereka pergi ke kampung-kampung dalam urusan dakwah mereka. Lepas tu dia orang pun kata kepada mereka, apa yang kamu buat dekat sini? Dan kamu tinggalkan Nabi kamu dekat Madinah. Jadi turunlah ayat ni bahawa Allah Ta'ala kata, pergilah sebahagian daripadanya dan tinggallah sebahagian daripada yang lain duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni orang tabligh iktibar ni keluar. Dan kemudian selepas daripada berlakunya jihad, ayat inilah digunakan untuk menyatakan fardu kifayah, sebahagian daripada orang Islam kena pergi belajar agama untuk balik mengajarkan kaum dia yang tak pergi. Jadi siapa-siapa yang boleh ada kemampuan belajar, pergi belajar. Dan dia merupakan fardu kifayah. Jangan ada tak pergi langsung semua sekali. Kemudian bila balik, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka ni memberi peringatan kepada orang yang tak pergi itu. Baik. Jadi tujuan pergi belajar untuk memberi peringatan kepada kaum. Untuk memberi peringatan kepada kaum. Cumanya kadang-kadang kaum ni masalahnya. Bila orang dah pergi belajar tinggi-tinggi, jauh-jauh balik, bila nak bagi dakwah kepada kaum dia, kaum pula tak terima. Dia pula kata apa, pergi belajar lah, mari duduk balas dengan pak kita pula. Dia padahal orang pergi belajar ni untuk menambahkan ilmu kefahaman masyarakat. Jadi tapi kena tengoklah belajar yang mana, biar betul-betul belajar ilmu yang sahih. Kalau pergi belajar luar negara sekalipun, tapi bila dapat ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tak pasal juga. Jadi dalam urusan belajar tu, betul lah sebahagian kena pergi belajar, tapi dalam masa yang sama mesti ditekankan belajarlah ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih tu di mana? Ilmu berkait dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Itulah dia ahli sebenarnya dalam agama. Baru ni keluar video lepak lah, Ustaz Wan Hizam lah. Kenal tak kenal? Asyik baik tak kenal tu bagus. Hak kenal tu masalahnya. Kenal. Dia orang ni kadang-kadang sampai satu tahap dia baca Quran, dia tafsir dengan penafsiran dia sendiri. Kadang-kadang baca Quran pun tak betul lagi. Baca Quran tak betul. Kemudian dia tafsir pula. Bukan masalah tak boleh tafsir Quran, tapi tafsir Quran ni kena pergi pertama tafsir Quran dengan Quran sendiri. Yang kedua, tafsir Quran dengan perkataan hadis daripada hadis Nabi. Ketiga, tafsir Quran dengan perkataan sahabat.
Kemudian barulah tafsir Quran dengan perkataan ulama-ulama mufassirin yang mana mereka memahami. Jangan kepada tafsir bil ra'yi, tafsir guna akal. Tafsir bil ra'yi guna akal tu, kadang-kadang dia mendakwa dia dapat ilmu kefahaman tu secara direct. Dia tak ngaji dengan siapa, Tuhan bagi kat dia. Padahal bahasa Arab pun dia tak faham. Dia hanya berpandukan kepada translation. Lepas tu dia sampai peringkat lah ni, mereka berpada dengan Quran, tak perlu dah hadis Nabi. Dia kata zaman Nabi pun tak tulis hadis Nabi, cukuplah kita dengan Quran. Dia yang kata begitu tu, bahasa Arab pun tak faham, macam Quran pun tak betul. Sedang orang yang lebih faham daripada dia, orang Arab lagi, sahabat lagi, tak tolak pun hadis. Tabi'in tak tolak pun hadis. Tabi'ut tabi'in tak tolak pun hadis. Dan mereka sangat berhati-hati dalam disiplin menjaga penafsiran Al-Quran. Lepas tu kita rujuk kurang-kurang, kalau ada kitab satu rujukan tak apa dah. Nah, sama ada kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir tu mengumpulkan dah. Baca tafsir Sa'di, Adwa'ul Bayan, Ibnu Ashur, banyak lagi tafsir-tafsir yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Tapi bahayanya bila dia baca translation, dia rasa dia faham agama, kemudian dia mendakwa dia dapat ilmu secara langsung dari Allah. Lepas tu dia menafsirkan Quran lain daripada yang. Lepas tu dia mendakwa kita yang tak faham ni bukan ahli. Bila orang tanya tentang wahdatul wujud, tentang ilmu tasawuf yang menyimpang, dia kata ilmu ni sesat bagi orang tak faham. Bagi orang faham tak sesat. Sebab tu tak boleh cakap tentang tasawuf melainkan orang yang faham tasawuf. Jadi maknanya dia nak tidak sesatkan orang-orang yang difatwakan sesat dengan perkataan tu. Jadi demon tak faham, kecek kahwin tak faham, demon tak usah cakap lah, jangan hukum benda kalau demon tak faham. Isunya siapa yang bukan ahli? Dia duk tunjuk kepada orang ahli sunnah, orang yang belajar Quran, belajar tafsir, belajar hadis, dia duk tunjuk kamu tak faham tasawuf. Orang yang belajar Quran, belajar hadis, belajar agama ni, dia duk tunjuk demon betul pula tak faham agama. Jadi siapa yang sebenarnya bukan ahli? Orang yang jahil kepada Quran, jahil kepada hadis, mereka lah sebenarnya bukan ahli. Walaupun mereka mendakwa mereka dekat dengan Allah. Sebab ahli agama ni adalah orang yang faham Quran, orang yang faham sunnah. Barulah layak cakap tentang agama. Sebab agama tak datang dengan akal. Agama tak datang dengan rasa. Dan siapa yang boleh gazette, siapa yang boleh panggil endorse, mengesahkan bahawa fulan dia dapat ilmu secara langsung dari Allah, maknanya dia terima wahyu. Sedang kita kata wahyu sudah terputus, tak ada dah orang terima wahyu ni. Siapa yang kata dia mendakwa dia terima wahyu, bererti dia ni jadi nabi lah. Sebab yang terima wahyu ni nabi. Abu Bakar pun tak terima wahyu, radhiyallahu anhu. Sebaik-baik manusia selepas Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan umat ini. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian 10 lagi, baki 6 lagi sahabat yang dijamin syurga. Kemudian orang-orang yang berada bersama Nabi dalam perang Badar. Kemudian orang-orang yang dekatlah dengan keluarga Nabi, semuanya tak terima wahyu. Tiba-tiba mu kata, mu terima ilmu direct dari Allah. Ajaib. Ni dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh keluar, pergi cari. Jangan pergi dengan, dan ayat ni orang kata keluarlah mencari ilmu. Pasal ambil ilmu kemudian balik bagi tahu kepada kaum. Ahli yang bercakap tentang agama ni adalah orang yang faham Quran, orang yang faham hadis. Faham bahasa Arab, ilmu alat dia pun cukup.
Kalau kita tak faham, kita pun berpandukan kepada para ulama. Ulama mana? Ulama yang menepati ciri yang kita sebutkan tadi. Ulama yang faham Quran, ulama yang faham hadis, ulama yang bersumberkan kepada aqwalus salafus salih. Mereka faham Quran, mereka faham hadis sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi itulah susu galuh yang kita nak kena cari. Kalau kita tak lalu susu galuh tu, habis lah. Walaupun mereka mendakwa ada sanad, tapi kita yang belajar ilmu sanad ni, kita tahu kadang-kadang ada sanad yang diletakkan sanad tapi sebenarnya matannya lain. Ada saja, boleh je nak tulis sanad. Sama-sama pula lah ni sanad kita, pak kita lah ni sanad yang tidak ada nilai tinggi dia sangat. Maknanya kita secara langsung kita kata nak sanad daripada Imam Bukhari contohlah. Sedang kitab Imam Bukhari sudah dicetak Sahih Bukhari. Mana kita boleh belajar Sahih Al-Bukhari, kita boleh belajar Sahih Muslim. Cuma sanad tu dari sudut melengkapkan pengajian kita. Yang kita bimbang sanad serban. Ada sanad tapi bukan sanad ilmu. Sanad pakai serban. Sanad juga. Sanad pakai serban. Susah ada sanad. Kita nak kata apa? Bukanlah kita menolak sanad tu. Siapa yang ada, alhamdulillah. Sanad Quran, sanad hadis ada, alhamdulillah. Cuma yang lebih utama ialah inti kepada agama tu kembali kepada Quran, kembali kepada as-sunnah. Dan itulah ahli yang sebenar. Kadang-kadang orang ni sebab dia sedap cakap, kita anggap dia ahli. Oh, sedap dia cakap. Berapa ramai orang dia letak title ustaz, padahal dia hanyalah pakar motivasi. Tak? Jadi kita meletakkan keahlian pada orang yang bukan ahlinya. Idza suwidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan sesuatu kepada bukan ahlinya. Kita ingat ke pemimpinnya bukan ahli. Ulama pun ada yang bukan ahli. Mana yang ahli? Mana-mana yang membawa kita kembali kepada Quran, mana-mana yang membawa kita kembali kepada sunnah, mana-mana yang membawa kita untuk beriman dan beramal sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia pewaris Nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Tapi kalau tiba-tiba dia bawa kefahaman dia sendiri dan dia tak merujuk pun kepada Quran dan tak merujuk pun kepada hadis, tidak merujuk kepada kefahaman para sahabat, macam mana kita nak mendakwa dia adalah pewaris Nabi? Jadi kena belajarlah daripada sumber yang benar. Sumber yang benar. Dia kadang-kadang dia sibuk kata ni bukan ahli tasawuf, jangan cakap dalam bab tasawuf. Habis itu yang bukan ahli agama duk cakap dalam bab agama, bukan ahli Quran duk cakap bab Quran. Mu tak marah pula, kamu sendiri pun bantai macam-macam. Jadi sebab tu fitnah ni besar. Jalan kita selamat daripada fitnah ialah berpegang teguh pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Cara tak nak dia berpegang teguh pada tali Allah. Mana tali Allah? Wahyu. Mana wahyu? Quran, sunnah. Quran, sunnah. Of course lah kita kembali kepada kefahaman para sahabat dan juga huraian para ulama, tapi yang membawa kita kembali kepada Quran dan sunnah. Jangan pula sampai asal ustaz cakap kita pun terima belaka padahal bertentangan dengan Quran dan sunnah. Yang itu tak nak. Okay? Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita untuk belajar dari sumber yang benar. Kita tahu kita pun tak sempurna, banyak lagi salah dan silap, tapi itulah nama dia manhaj. Manhaj ni maknanya macam mana cara kita nak memilih ilmu tu. Kita tak sempurna, kita tahu tak sempurna, tapi manhaj kita
kita nak manhaj kita Al-Quran, Sunnah. Di atas kefahaman para salaf. Itu manhaj nama dia. Jadi kita pergi cari mana pun, kalau orang bawa Quran, bawa Sunnah, kemudian kefahaman sahabat, kita dengar perkataan dia pun sikit-sikit ngajar baca Quran, sikit-sikit ngajar keluar hadis, sikit-sikit ngajar perkataan Abu Bakar, perkataan Umar ataupun perkataan ulama-ulama, maka kita kata ini adalah manhaj yang benar, salafus salih. Tapi kalau main goreng, cakap, ikut dan je, kita pun bimbang jugalah. Kita berhati-hati. Di akhir zaman ni macam-macam. Akhir zaman ni macam. Saya dah sebut dulu waktu ayat mana yang kita baca tentang perkataan dulu orang yang mengajar ilmu ni adalah orang yang betul-betul ahli, sehingga nak cari orang yang mengajar ni susah, kerana selagi mereka belum ahli, mereka tak mengajar. Mereka pun kenalah mengembara cari ilmu, cari situ, pergi nutuk dengan tok guru tu, pergi nutuk dengan tok. Payah nak cari tok guru dulu. Adapun sekarang ramai dah tok guru, alhamdulillah. Hak ramai hak betul tu, tapi dalam ramai tu ada juga hak tak betul. Orang kita pula nak belajar, dia kira macam ni lah. Carilah mana-mana ustaz ada, yang penting masa surau kita ni ada orang ngajar. Jadi dia pun ambil, tak kira lah orang tu ngajar betul ke ngajar tak betul ke. Yang tu yang menjadi masalah bila dah terlalu ramai. Majlis agama pun buat peraturan nak ngajar kena ada tauliah, tapi masalahnya bila dia tidak orang panggil uruskan dengan baik. Sampai kadang-kadang orang yang belajar ilmu yang benar tidak diberikan. Orang yang ngajar Syiah tu boleh pula. Tu tidak diuruskan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita semua kepada kebaikan. Betul dah, cara tu betul dah. Kerana nak jaga ilmu-ilmu supaya tidak diajar dengan tak betul, adanya tauliah. Tapi macam mana menguruskan sistem tu, terkembali kepada manusia jugalah. Biarlah orang-orang, kalau kata dulu doktor ni nak lantik doktor pakar, dia kena yang lebih pakar. Tapi dalam urusan agama ni, nak minta kebenaran mengajar, kadang-kadang orang ngaji lagi tinggi, tahap mufti, kena pergi minta dengan orang yang ngaji biasa. Macam mana orang tu nak tentukan kebenaran ilmu? Dia akan tanya benda hak dia mungkin tak faham. Allahu Ta'ala alam lah. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita semua kepada kebaikan. Jadi wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ada juga kata ayat ni bukan sekadar pada jihad. Dia malah lebih umum daripada maksud jihad, iaitu keluar untuk mencari ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir, musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan yang ada pada kamu.
sikap kekerasan dan ketabahan hati yang ada pada kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ni, memerintahkan orang mukmin supaya memerangi orang kafir. Yang dekat kemudian yang dekat. Maknanya mula daripada yang paling dekat. Sebab tu dari sudut dakwah kita ni, orang yang paling berhak untuk kita dakwah adalah orang yang paling rapat dan dekat dengan kita. Kalau Nabi dulu Allah Ta'ala kata wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Lepas pada tu turun ayat ni, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum. Yalunakum, perkataan yalunakum tu berdekatan dengan kamu. Sebab tu Nabi mula memerangi ataupun dakwah dan jihad dengan melawan musyrikin di Jaziratil Arab, makna semenanjung tanah Arab dulu. Mula Nabi di Madinah. Dia selepas lama di Madinah dapat Mekah. Kan? Masa selepas pembukaan kota Mekah tu, sebelum daripada tu pun Nabi dah pergi berdakwah di Taif. Tapi dari sudut dakwah lah, selepas daripada Nabi tawan kota Mekah, berlaku perang Hunain, berlaku pengepungan Taif, Nabi tawan pula Taif. Kemudian pergi ke Yaman, kemudian pergi ke Yamamah, kemudian ke Khaybar, kemudian Hadramaut, dan selain daripadanya di Jazir, di semenanjung tanah Arab. Lepas habis semua orang Arab masuk Islam, kemudian Nabi SAW pergi ke luar daripada tu, sampai ke Tabuk. Nabi pergi Rom, tapi masa tu pergi Tabuk dulu daripada pembukaan selepas daripada tu, lepas tu baru Nabi, lepas settle semua, baru Nabi pergi ke Tabuk. Pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah, kan? Pada tahun ke-9 Hijrah berlaku Tabuk. Dan tahun tu pun masa tu Nabi dah tawan kota Mekah. Kemudian lepas daripada tu balik pada tahun ke-10 Nabi SAW melakukan Hajjatul Wada' dan Nabi meninggal, wafat. Nabi meninggal, kemudian wafat. Setelah daripada itu, Abu Bakar As-Siddiq mula meluaskan empire. Tapi masa tu tak terlalu luas empire Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia berdepan dengan golongan murtad, riddah. Dia tak boleh nak peluah, pasal dia orang Islam masa tu, waktu Nabi wafat tengah ada sebahagiannya murtad. Setelah itu mari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, berlakulah perluasan besar dalam kerajaan Islam. Tapi bermula dia panggil qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Bermula daripada yang dekat, kemudian baru jauh. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita begitu. Kemudian Islam pun berkembang. Berdasarkan ayat ni Allah Ta'ala suruh wal yajidu fikum ghilzah, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan dan ketabahan. Maknanya bersungguhlah dalam jihad tu. Sungguh dalam jihad. Sebab tujuan mereka berjihad adalah untuk menyebarkan Islam. Bukan nak menawan semata-mata, tapi nak menyebarkan Islam. Tapi akhirnya berlaku fitnah di kalangan umat Islam. Setelah luasnya empire, berlakunya perselisihan di kalangan pemimpin-pemimpin Islam. Khilafah ni pun berpecah. Mari khilafah daripada panggil Umayyah, pergi kepada Abbasiyah, pergi kepada pemerintahan
Mamluk lah, macam-macam. Habis tu berakhir dengan khilafah Uthmaniyah. Sampai di khilafah Uthmaniyah akhirnya menjadi lemah di akhir pemerintahannya dan berakhir dengan jatuh, digulingkan ataupun dirampas secara terhormat, dan mereka lantik Kemal Atatürk menjadi pemimpin di Turki. Sampai ke hari ni tak ada lagi lah khilafah. Tapi semua tu berlaku disebabkan apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Quran, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Di situlah kunci kemenangan Islam, iaitulah kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Tapi di saat mereka meninggalkan syariat Allah, meninggalkan agama Allah, maka Allah yang akan menjatuhkan mereka, menghinakan mereka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bila Allah dah hinakan siapa yang meninggalkan agama dia, maka jadilah orang Islam pada hari ini seolah-olah ditelan oleh orang-orang kafir. Kita ni musim hak lepas kena telan. Hak jeluak balik dah. Muntah balik biji dah. Kalau orang makan tu habis kenyang keluar tulang dah. Kita ni dia dah telan habis keluar tulang dah kita ni. Pasal kalau kita tengok tahun kemuncak dia perang salib tahun 1500 tu. Zaman Portugis serang Kota Melaka 1515 tu, itulah kemuncak. Kita ada negara-negara kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam Patani, kerajaan Islam Melaka, kerajaan Islam mana lagi di Indonesia? Filipina, semua kerajaan-kerajaan Islam. Mari dia konon-konon cari rempah lah dalam teks silibus kita ni, cari rempah. Padahal mana ada rempah. Memanglah kita ni ekspor rempah, tapi itu semua rempah-rempah tu adalah untuk dihantar ke mana? Untuk dihantar ke negara Arab, hantar ke India. Yang masa tu semua adalah empire Islam. Empire Moghul di India, empire di Arab, semua tu kita yang supply. Mereka datang berniaga, kita datang daripada China apa semua, kita supply. Sehingga Alfonso di Albuquerque tu patut nak pergi serang Mekah, tapi dia ubah fikiran, kita kena lumpuhkan dulu supplier ni. Mana supplier kepada negara Islam? No, dah baguslah. Duduk sini. Dah siap dah? Dah. Jadi semua empire tu support kita. Dia datang, kemudian dia hancurkan. Habis, tak tahu mari mana. Aziz tak nak pergi school. Semua orang dengar Abdul Aziz. Dan action, Abdul Aziz action. Jomlah kita pergi. Baik. Dah pakai cantik-cantik, kenapa pergi? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Baca Al-Quran dia tak faham kan ni? Nanti kita pergi kejap lagi. Baik. Jadi di situlah kuncinya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ni, kalau kita nak kembali kepada kejayaan yang dulu, jalan dia tidak dengan politik, jalan dia dengan agama. Bila kita kuat agama, ikhlas dalam beragama, orang-orang yang membawanya pula orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah bantu, barulah kita boleh menang. Tapi kalau dengan kekuatan kita saja, kita tak mengharapkan bantuan Allah, tak dapat. Kita tak akan dapat. Zaman dulu lagi sampai sekarang, yang memenangkan kita bukanlah kekuatan kita. Yang memenangkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi jalan yang paling utama nak perang dengan orang musyrikin, perang dengan orang kafir, jalan paling utama sekali adalah tauhid kita kepada Allah. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, jangan ada syirik,
Jangan ada benda-benda yang panggil mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Saat tu barulah boleh menang. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Baik. Kita berhenti setakat tu dululah hari ni. InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.